air. Oh, salah kita bawa. Ada di dalam kita. Ada saya ambil dalam kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Yawma tarawnaha tad'alu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Wa minan nasi man yujadilu billahi bighairi ilm wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila azabis sa'ir. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bani Adam, in salaha dinukum wa lahmukum wa damukum salaha amalukum wa lahmukum wa damukum. Wa in fasada dinukum fasada amalukum wa lahmukum wa damukum fala takun kal misbah yahruku nafsahu wa yudhi'u linnas wa ahrij hubbad dunya min qalbik fa inni la ajma'u hubbad dunya wa hubbi fi qalbin wahidin abada warfuq bi nafsika fi jam'i rizqa fa inna rizqa maqsum wal harisa mahrum wal bakhila mazmum wa ni'mata la tadum wal istiqsa'a syawm wal ajala ma'lum wal haqqa ma'lum wa khairal hikmatillahi khusyu' wa khairal ghana'il qana'ah wa khairal dzadi taqwa wa khaira ma ata fi qulubil yaqin wa khaira ma u'itumul afiyah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Hajj bermula daripada ayat yang pertama sehinggalah ayat yang keempat yang bermaksud, wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhan. Sesungguhnya guncangan hari kiamat itu suatu peristiwa yang amat besar. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat guncangan itu, semua perempuan-perempuan yang menyusukan anaknya akan terlupa terhadap anak-anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran, dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenar-benarnya mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah itu sangatlah pedih. Dan di antara manusia ada yang berbantah-bantahan tentang Allah tanpa ilmu dan hanya mengikut para syaitan yang sangat-sangat jahat. Tentang syaitan telah ditetapkan bahawa barang siapa yang menjadikan sesiapa yang berkawan dengannya, dia akan menyesatkannya dan membawanya ke azab neraka Allah. Wahai manusia, jika kamu masih ragu-ragu tentang hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian daripada setitis air mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging. Yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami perjelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sehingga waktu yang telah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan beransur-ansur kamu menginjak usia dewasa.
di antara kamu ada yang dimatikan, dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan usianya sehingga tua, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahui. Dan kamu melihat bumi ini kering, kemudian apabila kami turunkan air hujan di atasnya, maka hiduplah bumi ini dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang indah. Dan sabda junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sepotong daripada hadis qudsinya dari kitab himpunan hadis qudsi Imam Al-Ghazali, hadis yang ke-15 yang bermaksud, wahai sekalian manusia, jika sekiranya telah baik agamamu, daging dan darah kamu, maka akan baik pula lah amal kamu, daging dan darah kamu. Dan jika sekiranya binasa agama kamu, maka binasa pula lah amal kamu serta daging dan darah kamu. Oleh itu, janganlah kamu menjadi seperti lampu yang menerangi orang lain dengan membakar dirinya sendiri. Dan buanglah rasa cinta dunia daripada hatimu, kerana sesungguhnya aku tidak mengumpulkan antara cinta kepada dunia dengan cinta kepadaku dalam hati seseorang untuk selama-lamanya. Tolonglah dirimu untuk mengumpulkan rezeki, kerana sesungguhnya rezeki itu adalah dibahagikan. Bersifat tamak adalah ditegah, bakhil adalah tercela. Kesenangan iaitu nikmat dunia tidak akan kekal buat selama-lamanya. Berbuat berlebih-lebihan adalah merupakan suatu kesialan. Ajal kamu sudah dimaklumkan, iaitu telah ditentukan, yang benar juga telah ditetapkan. Sebaik-baik hikmat Allah ialah khusyuk, dan sebaik-baik kekayaan ialah sifat qanaah. Serta sebaik-baik perbekalan bagi kamu ialah ketakwaan. Sebaik-baik nikmat yang diberikan kepada kamu ialah keyakinan, dan sebaik-baik pemberian yang dan sebaik-baik pemberian yang diberikan kepada kamu ialah kesihatan. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita merafak syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini, kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan dan keizinan oleh Allah lagi. Terus lagi insya-Allah kita menumpang hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan hati kita. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita pahala, dan sebegitu juga niat beriktikaf, mudah-mudahan Allah bagi kita sepanjang kita duduk dalam masjid ini kebaikan, pahala dari putih kita ini dengan rahmat, kebaikan di sisi Allah. Dan alhamdulillah kita dapat sama-sama mengimarahkan masjid, mengimarahkan surau apa yang Allah sebut dalam surah Al-Insyiqaq, ya ayyuhal insanu innaka qadihun ila rabbika qadham famulaqih. Wahai manusia, kata Allah, sesungguhnya kamu telah bekerja keras untuk menuju kepada Tuhan kamu. Apa yang sedang kita buat ini ialah pergi ke masjid, menunaikan solat secara berjamaah, tidak lain dan tidak bukan kerana nak cari makanan, bukan nak cari minuman, bukan nak cari duit, bukan nak cari keuntungan dunia. Kalau nak cari makanan, kita pergi di warung. Nak cari minum, kita pergi kedai kopi. Kalau nak cari duit, kita pergi kerja. Biasanya pergi ke masjid ni habis duit, kita menyumbang. Namun begitu, apa yang telah kita buat ini ialah untuk menuju kepada Tuhan kita. InsyaAllah, apa yang disebut dalam kitab Al-Quran, man ihtada fa innama yahtadu li nafsi. Siapa yang mengikut petunjuk, maka kebaikan itu untuk diri dia sendiri. Atau saya selalu gunakan istilah, siapa yang menuruti jalan yang betul, insya-Allah satu hari dia sampai ke destinasi yang nak ditujunya, iaitulah syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti mana biasa, saya mulakan kuliah ini dengan memilih beberapa ayat daripada ayat Al-Quran. Pada pagi tadi dalam kuliah subuh, saya membaca daripada ayat yang lain, adalah Fatir. Kuliah Jumaat saya, tazkirah Jumaat, saya baca daripada surah An-Nisa ayat 50. Ayat yang pertama, jadi pada waktu maghrib ini saya memilih daripada surah Al-Hajj ayat yang pertama sehinggalah ayat yang terjemahannya ayat yang kelima, insya-Allah. Ayat ni agak pelik. Surah Al-Hajj ini tentang haji.
tetapi dia tidak menyebut tentang haji dahulu, melainkan sekitar pada ayat yang ke-20 ke atas baru disebut tentang haji. Tapi dimulakan dengan pesanan Allah, wahai manusia, kata Allah, takwalah kamu, takutlah kamu kepada Tuhan. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu satu peristiwa yang sangat-sangat besar, kata Allah. Goncangan hari kiamat itu satu peristiwa yang amat besar, sangat-sangat. Kalau dalam kita buka dalam surah Al-Zalzalah, iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kata Allah, bila bumi digoncang dengan goncangan yang sedahsyat-dahsyatnya, lalu dia keluarkan apa yang ada dalam dia tadi. Bumi digoncang, sama dengan ayat ini daripada surah Al-Hajj, bila sungguhnya goncangan hari kiamat itu satu peristiwa yang sangat besar. Bila digoncang, kalau manusia ni digoncang manusia ni biasanya akan keluar apa yang ada dalam perut manusia ni, biasanya akan keluar. Maka sebegitulah bila bumi digoncang, yang ada dalam perut bumi semua keluar manusia yang duduk dalam perut bumi itu keluar, yang dikebumikan. Pada ketika itu manusia bertanya, wa qala al-insanu malah, manusia bertanya, apa jadi pada bumi ini, apa jadi pada bumi ini. Hebatnya suasana hari kiamat itu sendiri, kan, manusia bertanya. Maka bumi akan bercakap. Nabi bertanya kepada sahabat, kamu tahu tak apa yang bumi katakan? Sahabat kata, hanya Allah dan Rasulnya sahaja mengetahui. Maka kata Nabi, bumi akan menyampaikan perkhabaran, menjadi saksi terhadap apa yang kita buat dekat dunia ni. Jadi banyak tempat, kalau masuk masjid ni tuan-tuan, banyak tempat kita semayang, satu tempat main sunat sini. InsyaAllah banyaklah yang akan menjadi saksi kita di akhirat besok. Begitu juga kalau kita buat dosa dan maksiat, maka bumi juga akan menjadi saksi pada hari akhirat nanti. Ingatlah, kata Allah, pada hari ketika kamu melihat goncangan itu, semua perempuan yang menyusukan anaknya, kata Allah, akan lupa terhadap anak yang disusunya. Lazimnya orang menyusukan anak ni, dia tak akan lupa kepada anak dia tadi. Lembu, kambing, manusia lagi lah. Tapi saat itu, kata Allah, manusia akan lupa, lepaskan anak yang disusunya. Dan kamu tengok perempuan yang mengandung, yang bunting mengandung, akan keguguran tapi tak sedar, dia lari lagi. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, kata Allah, terpekik, terlolong, menjerit, sana lari, sana terpekik, terlolong, menjerit, macam orang gila, macam orang mabuk. Tapi sebenarnya, kata Allah, dia tak mabuk, bukan mabuk, mereka siuman. Tapi keadaan pada hari itu terlalu amat menggerunkan, menakutkan pada ketika itu. Dan di antara manusia ada juga, kata Allah pada ayat yang ketiga, Allah kata ada juga manusia yang berbantah-bantah tentang Allah. Manusia nak bantah tentang Allah. Ada manusia nak bantah hukum Allah. Ada manusia yang nak bantah ketetapan Allah ni. Ada manusia jenis berbantah-bantah tentang Allah. Sedangkan dia tak tahu apa pun. Tak banyak pun sana ilmu dia yang dia ada tadi. Dan tanpa ilmu dan hanya mengikut para syaitan yang sangat jahat. Tentang syaitan telah ditetapkan bahawa barang siapa yang berkawan dengan dia, maka dia akan menyesatkan dan membawanya ke azab neraka Allah. Kan kita tak nampak syaitan yang tadi. Seperti mana kita tak nampak COVID ni, kita tak nampak dengan mata kepala kita. Iblis syaitan ni pun kita tak nampak. Tapi kita yakin adanya iblis syaitan. Kan? Itu disebut dalam bab-bab dalam kitab-kitab Allah, kitab Al-Quran dan sebagainya. Wahai manusia, jika kamu masih ragu-ragu, tak percaya tentang hari kebangkitan, maka ketahuilah, kata Allah, kami jadikan kamu ni asalnya daripada tanah. Asal kita daripada tanah. Dan kita akan kembali juga kepada tanah. Kemudian daripada setitis air mani. Kemudian daripada segumpal darah. Kemudian dari segumpal daging. Yang sempurna kejadian dan tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu. Dan kami tetapkan kamu dalam rahim menurut kehendak kami, sehingga waktu yang telah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Keluar je kita bayi. Sikit demi sikit proses kita besar. Kemudian dengan beransur-ansur kamu menginjak usia dewasa. Sekarang ni kita menginjak usia tua.
tua. Dia tak boleh berpatah balik lagi. Dan di antara kamu ada yang dimatikan, ada yang dimatikan awal, dah mati. Baru lahir, mati. Duduk 2 hari, 3 hari, mati. Ada yang tak mati-mati. Dia tak mati-mati. Tapi satu hari, mati juga akhirnya. Panjang mana pun usia kamu, kata Nabi, dia akan sampai juga penghujungnya. Satu hari, berhenti juga. Dia jauh mana dia pun jalan, dia tinggal juga dunia. Dan di antara makna dimatikan, ada pula di antara kamu yang dikembalikan sehingga usia sangat tua. Ada yang tak mati. Lihat tadi pagi tadi saya kuliah subuh tadi, kan umur dia pun 94 tahun. Alhamdulillah badan masih sihat lagi, boleh duduk dengar kuliah lagi. 94 tahun. Kita ni 50 tahun kadang-kadang dah macam-macam dah. Tapi ada manusia tu dipanjangkan usia je sehingga tidak mengetahui apa yang telah diketahui. Akhirnya jadi bodoh balik, jadi nyanyuk, minum air kencing, main tai dan sebagainya. Kalau kita boleh, kita tak naklah sebegitu kita. Dan kamu lihat bumi itu kering. Kemudian apabila kami turunkan air hujan di atasnya, maka hidup bumi itu. Dah diracun habis, selai rumput pun tak ada. Tiba-tiba bila turun hujan, tanah yang tak ada selai rumput tu, sikit selai rumput pun tak ada, naik balik tumbuh menghijau pokok-pokok. Maka sebegitu juga kata Allah, bila kamu besok mati, kami siramkan dengan hayaul ma', air kehidupan, kamu hidup. Jangan tuan-tuan tunggu air hujan turun. Kalau turun air hujan ni manusia hidup, habis semua dah kumpul ni, bangun semua orang berjalan. Ada air, satu air hayaul ma', kehidupan tu disiramkan, maka hiduplah mayat itu tadi. Itu banyak kita disuruh melihat tentang akhirat itu sendiri. Dan kita masuk hadis ni, kemudian kita masuk kitab ni. Muka berapa tadi? Muka berapa kitab? 57. Kita sambung kitab kita. Kira ke 57? Jauh benar. Betul ke? 20? 57. Oh, jauh dah. Okey. Kita sambung balik. Sebelum tu kita masuk kepada hadis Nabi. Hadis ni banyak pengajaran. Kalau tuan-tuan kutip, tak kurang daripada 10 atau 15 pengajaran. Apa kata Nabi? Ya bani Adam, in salaha dinukum walahmukum wadamukum salaha amalukum walahmukum wadamukum. Wahai sekian manusia, kata Nabi, jika sekiranya telah baik agama kamu, daging dan darah kamu, maka akan baik pula amal kamu, daging dan darah kamu. Ukuran manusia ni dia baik atau jahat, dia manusia ni tuan-tuan, dia tak letak pada rupa paras dia. Dia tidak letak pada jawatan dia. Dia tidak letak pada pangkat dia. Dia tidak letak kepada keturunan dia. Dia tidak letak kepada bangsa dia. Kalau tak, bangsa Arab dia mulia. Tak. Tapi ukuran manusia baik ke tak baik adalah berdasarkan kepada agama dia. Kalau agama engkau baik, kata Nabi Qudsi ni, darah engkau baik, daging engkau baik, yang kita makan ni benda yang baik, menjadikan darah yang baik, maka perbuatan kita akan jadi baik. Wa in fasada dinukum, tetapi jika sekiranya, kata Nabi, binasa agama kamu, hidup tidak beragama, atau hidup tidak menjadikan agama itu sebagai pegangan kita, jika sekiranya binasa agama kamu, maka binasa pula lah amal kamu serta daging dan darah kamu. Ini letak ni manusia. Kalau binatang, baik atau tak baik binatang, orang ukur pada apa? Tubuh badan dia gemuk, mungkin tubuh baik ni agaknya. Kalau badan kurus, tak baik ke penyakit. Tapi manusia tidak. Ukuran manusia ni baik, tak baik, letak pada agamanya. Oleh itu, kata Nabi, jangan kamu menjadi seperti lampu yang menerangkan orang lain dengan membakar dirinya sendiri. Jangan jadi macam lampu yang orang lain terang tapi dia terbakar. Kita tak mahu. Orang lain masuk syurga, kita masuk neraka, tak mahu. Kisah ni tuan-tuan boleh buka dalam kisah surah Toha. Tuan-tuan boleh lihat kisah Iblis laknatullah. Dan buanglah cinta dari dunia ni, buanglah cinta dunia daripada hatimu. Bukan suruh buang dunia, buang cinta dunia. Sangat-sangat berlebihkan. Kerana sesungguhnya aku tidak mengumpulkan cinta dunia dengan cinta kepadaku dalam hati seseorang selama-lamanya. Dalam bahasa mudah, tidak akan berlaku
Dalam hati kita ni cinta dunia dengan cinta akhirat sama banyak. Kalau cinta dunia banyak, maka cinta akhirat jadi sedikit. Kalau cinta akhirat banyak, cinta dunia jadi sedikit. Macam seperti mana saya kata pada tuan-tuan dulu, dalam air ni lah, kalau air dia banyak, udara dia sikit. Tapi kalau air sedikit, udara dia banyak. Sebegitu juga dalam hati kita. Kalau dunia banyak, maka akhirat tu jadi sikit je. Kalau akhirat banyak, maka dunia tu jadi sikit sahaja. Dan dia kata, tolonglah dirimu untuk mengumpulkan rezeki. Fa'idha kudiyatis salatu fantashiru fil ard. Bila selesai sembahyang, bertebar, cari rezeki kurniaan Allah. Tolong, kerana rezeki ni, dia kata, Allah dah tentukan. Bukan kita sahaja. Jangan ingat kita aja ada rezeki. Kerana sesungguhnya rezeki itu telah dibahagikan. Ayam ada rezeki dia, itik ada rezeki dia, lembu ada rezeki dia, manusia ada rezeki dia, orang menyembah Allah ada rezeki, yang tak sembah Allah ada rezeki. Semua Allah dah bagi rezeki. Masing-masing dalam keadaan yang tak sama dan tak serupa. Dan tak sama. Binatang-binatang rezeki dia, baiknya Allah Ta'ala bagi kepada semuanya. Dan kekayaan Allah ni tak pernah berkurangan. Walaupun banyak Allah bagi kepada makhluk-makhluknya rezeki, dia tak pernah berkurangan. Ada aja berpuluh-puluh tahun kita kecap nikmat kurniaan Allah ni, dia tak pernah kurang. Kerana sesungguhnya rezeki itu dibahagikan, bersifat amak adalah ditegah. Bukan kita seorang sahaja yang nak ada harta, orang lain pun nak juga. Bakhil adalah tercela, jangan kedekut. Sifat bakhil ini, kedekut ni tercela, tidak akan kekal. Dan kesenangan nikmat dunia ni, kata Allah hadis kursi ni, tidak akan kekal buat selama-lamanya. Apa pun, muda kita tak akan kekal lama, sihat kita tak akan kekal lama. Hari ni kita sihat, mungkin esok lusa kita sakit. Maka orang yang cerdik, masa sihat digunakan untuk siapkan bekal dia. Masa sakit dia dah tak kuat lagi pada ketika itu. Tidak akan kekal. Berbuat berlebih-lebihan adalah merupakan satu kesialan. Apapun, kalau benda ni kita buat berlebih-lebihan, dia boleh menjadikan, membawa kepada kesialan kita. Makan kalau lebih sampai 6 pinggan, 7 pinggan, boleh jadi sial. Minum kalau sampai 18 botol, boleh jadi sial. Dan sebagainya. Apapun benda, jangan berlebih-lebihan. Kalau bulan Ramadan kita puasa, masuk maghrib aja buka. Jangan nak tunggu sampai pukul 2 pagi baru nak buka. Takut jadi sial nanti. Agama ni dia cantik, tuan. Dia bukan satu benda yang menyusahkan kita. Agar dia kata, ajal adalah sudah dimaklumkan. Ajal kita ni telah ditentukan. Bila matinya kita ni, Allah dah tahu, dah ditentukan. Dan begitu juga yang benar Allah dah tetapkan. Mana yang benar, mana yang salah. Ini halal, ini haram. Allah dah tentukan dalam Al-Quran. Sebaik-baik hikmat Allah ialah khusyuk. Itu sedap. Semayang ni kita dapat ingat Allah, satu nikmat yang besar. Dan sebaik-baik kekayaan itu sifat qanaah. Sifat qanaah ni maknanya sifat berkecukupan. Siapa yang dalam hidup dia tidak ada sifat berkecukupan, maka orang ini dia berpenyakit sebenarnya. Penyakit hati nama dia. Tak pernah rasa cukup, tak pernah rasa cukup. Orang ini berbahaya. Jadi bila dia tak cukup, dia akan cari. Ada satu rumah, nak 2 rumah. Ada 2 rumah, nak 3 rumah. Ada 3 rumah, nak 4 rumah. Sampai bila dia tak cukup, maka ini adalah penyakit sebenarnya. Kita kena ubat segera. Kalau ada rasa tak pernah cukup ni, sebenarnya dia penyakit. Bukan penyakit darah tinggi, kerja manis saja. Tapi penyakit ni akan membawa kita ni penat kerja. Pagi, petang, siang, malam. Ayam, kita bela ayam, kalau kambing saya, dia cari makan ni cukup pada waktu pukul 5 petang kita lepas, pukul 6 dia masuk kandang. Cukup. Tengah hari bagi sikit daun sawit. Cukup dah. Tapi ayam pun gitu juga. Malam ayam dah tak cari lagi. Kita jarang jumpa ayam hutan keluar pada waktu malam untuk cari makan. Tak ada. Tapi manusia kadang-kadang pagi, petang, siang, malam cari makan kadang-kadang. Dan sebaik-baik itu sifat qanaah. Serta sebaik-baik perbekalan, kata Nabi. Kau pergi mana pun, jauh mana kau berada, kata Nabi. Bila ada bekal takwa, kamu takut kepada Allah, nescaya kamu takkan buat jahat. Sebaik-baik nikmat yang diberikan kepada hati ialah keyakinan, iman, mahal, tak boleh dijual beli. Kalau tuan-tuan ingat, saya sebutkan kemarin tentang 10 perkara
pesanan Imam Al-Ghazali. Ingat kemarin 10 yang saya kata pada bulan lepas. Dan sebaik-baik pemberian yang diberi kepada kamu, kata hadis qudsi ni, ialah kesihatan. Sihat ni dia mahal tuan-tuan. Orang tak boleh beli sihat. Kalau sihat ni boleh beli, ramai orang beli sihat. Sama juga bahagia, tak boleh beli bahagia. Dan kadang kita pergi hospital bahagia, nak beli bahagia. Nak buat duit 5 kilo, bawa 5,000, 60,000. Nak apa? Saya nak beli bahagia doktor. Berapa banyak? 2 kilo. Berapa bayaran? Saya ingat kalau boleh beli, maka orang sibuk beli bahagia. Tapi bahagia ni tak boleh beli, tuan-tuan. Itu yang kadang-kadang tengok orang tua-tua main game kadang-kadang. Sebab dia tak bahagia sebenarnya. Dah tua-tua bangka boleh sibuk main game lagi, tuan. Kemungkinan besar dia tak bahagia. Jadi bahagia ni, Allah kata, ala bizikrillahi tatma'innal qulub. Dengan mengingati Allah, hati akan jadi tenang, aman, hati akan jadi tenteram. InsyaAllah kita menyambung kembali kuliah kita yang telah tertangguh. Yang lepas kita tak buka kitab. Kali ini kita buka kitab, tuan-tuan. Oleh bagaimanapun masa jalan sebegitu cepat, sebegitu pantas, tuan-tuan. Sebegitu cepat dan sebegitu pantas. Itulah apa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali yang saya sebut kepada tuan-tuan. Masa ni cepat. Yang dah berlalu, usia kita begitu banyak dapat ni. Kita pergi kepada beberapa masalah berhubungan dengan orang yang mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, orang yang berucap dengan 2 kalimah syahadah tetapi disertai dengan perkara yang tidak menghasilkan iman. Dia mengucap sahaja 2 kalimah syahadah tapi tidak menghasilkan iman, atau perkara-perkara yang batalkan 2 kalimah syahadah dengan ucapannya tidak memberi makna. Atau perkara-perkara yang membatalkan 2 kalimah syahadahnya dengan ucapan yang tidak memberi makna iman dan tauhid, seperti golongan Sabi'ah yang bertuhankan Sayyidina Ali. Bahkan terdapat di kalangan orang-orang yang murtad selepas wafatnya Rasulullah, mereka mengucap 2 kalimah syahadah. Di samping itu percaya juga bahawa Musailamatul Kadzab dan Sulaihab bin sebagai Nabi. Sesungguhnya mereka ini diperangi oleh para sahabat radhiyallahu an, walaupun mereka mengucap 2 kalimah syahadah. Dan demikian juga dengan orang yang menganut ideologi moden di zaman kini. Ada yang pertama, orang yang mengucap 2 kalimah syahadah dan menyaksikan bahawa Nabi Muhammad, kemudian dia tidak beriktikad, tak percaya dengan apa yang diucapkan. Dia ucap dengan mulut sahaja. Itu yang pertama dalam bab 2 kalimah syahadah ni. Yang kedua, dia mengucap tapi dalam masa yang sama dia bertuhankan, dia terlalu mendewa-dewakan Sayyidina Ali dan sebagainya. Kalau zaman-zaman dulu dipanggilkan golongan-golongan dinamakan Syiah yang terlalu mendakwa Sayyidina Ali ni, mendewa-dewakan Sayyidina Ali, menganggap Sayyidina Ali ni maksum, terpelihara daripada melakukan dosa. Begitu juga yang mengaku ada Nabi lain lagi selain daripada Nabi, di antaranya. Maka demikian juga dengan orang yang menganut ideologi moden yang sekarang hari ni. Dalam masa yang sama dia mengucap, tapi dia masih ada lagi yang anggap lain-lain. Yang kita dengar kemarin dekat Selangor kemarin, apa, Abdul Qahar apa tu. Sekarang kabarnya dah berada kat Johor katanya. Entah. Wallahualam. Maka orang yang ketiga, orang yang mengucap 2 kalimah syahadah tetapi beriktikad lain daripada dengan caranya. Dengan cara berpura-pura apabila bertemu dengan orang yang beriman, dia mengucapkan syahadah lah. Tetapi apabila bersama dengan orang kafir, berucap pula dengan kalimah kufur yang mempersendakan Islam dan pengaruh. Mereka ini orang munafik. Yang ini paling berbahaya. Yang ni, yang ketiga ni yang paling berbahaya. Dia depan kita, benda ni berlaku zaman nama Nabi dulu pun berlaku. Ada berlaku golongan-golongan yang jenis munafik ni tadi. Golongan munafik ni tadi, dia Islam pada zahir, tetapi kafir pada batin. Dengan maknanya, zahir ni kita tengok, dia pergi masjid, dia pergi surau. Zahir kita nampak dia semayang. Tapi pada batin dia tak suka Islam. Ni tuan-tuan boleh buka, ada satu kitab khusus yang membahaskan tentang golongan munafik. Dan golongan munafik ni dalam hati dia. Kalau dia zahirkan, maka dia jadi kafir. Dia simpan dalam hati tu jadi sifat munafik. Di antara sifat munafik kita tahulah, bercakap, berbohong, janji, mungkir, beri amanah, khianat, dia bergurau, dia melampaui batas, dia tidak memihak kepada kebenaran. Jadi bahayanya golongan munafik ni. Jangan tuan-tuan duk fikir, munafik ni tak apa ustaz, jangan kafir. Pasal ada tempat yang saya pergi, dia begitu cakap. Munafik tak apa, jangan kafir kata dia. Dia duk fikir kafir masuk neraka, munafik ni masuk syurga, dia fikir. Munafik tu masuk bawah kerak neraka Jahannam tadi tuan-tuan.
Zaman Nabi berlaku pada ketika itu seorang yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ni dia hebat, tapi sayangnya dia merupakan golongan munafik yang namanya menabur fitnah pada Nabi. Bila Nabi bina masjid Quba, dia bina lagi satu masjid dekat dengan masjid tu. Tu saya dah cerita mungkin dulu kat sini. Dinamakan dia Masjid Dirar dengan tujuan untuk memecah belahkan masyarakat Islam. Sampai-sampai dia mati, kisahnya, maka anak dia minta Nabi bagi jubah. Maka Nabi bagi jubah. Minta disemahyangkan. Nabi nak semahyangkan. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, kamu tak tahu ke? Tak ingat ke apa yang dibuat pada isteri kamu, fitnah dan sebagainya? Maka kata Nabi, tolonglah, jangan halang aku nak berdoa untuk dia. Selesai semahyang khabarnya, esoknya Nabi berdiri atas kubur untuk berdoa akan atas ni. Maka turun ayat yang melarang, jangan sekali-sekali kamu menyembahyangkan dan kamu berdoa di atas kubur, khususnya golongan-golongan yang dinamakan munafik ni tadi. Jadi dia pandai berlaku, macam jenis sumpit-sumpit lah. Dia kadang dia pergi kat daun hijau, dia jadi hijau. Kadang dia pergi kat coklat, dia jadi coklat. Dia bertukar warna jenis. Depan orang Islam, dia kata dia gini-gini. Tapi belakang, itu kalau tuan-tuan buka dalam kitab Membudayakan Sunnah Jabatan Agama Islam Negeri Johor, jilid yang kedua, kata silap saya, muka surat 263 ke gitu. Ada cerita tak banyak sikit dalam bab itu tadi. Firman Allah, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim wa yumudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka kata mereka beriman. Bila mereka jumpa orang beriman, dia kata mereka dia orang beriman. Tapi setelah dia kata, dan apabila mereka kembali kepada syaitan mereka, mereka berkata pula, sungguhnya kami sependian dengan kamu. Kami hanya olok-olok aja. Nama ni berlaku pada ketika zaman Nabi dulu. Sebab itu minta maaf lah kalau tuan-tuan buka Quran, tuan-tuan akan tengok alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Kisah dirakamkan dalam Quran itu ada 5 golongan manusia. Golongan yang pertama dinamakan orang Islam. 5 ayat aja. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, 5 ayat. Lepas tu diikuti dengan orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzaltahum, 2 ayat aja. Orang kafir ni sama aja. Kamu beri peringatan, kamu tak beri, dia sama aja. Dia gitu aja. Kemudian diikuti dengan orang-orang Yahudi, kemudian diikuti dengan Nasrani, kemudian diikuti dengan munafik. Ada sekitar 13-14 ayat yang mengisahkan tentang orang munafik. Tu kita berhenti azan dulu. Berhenti azan insya-Allah. Lepas tu kita sambung sikit lagi.
Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabbah hadhihi ad-da'wati tammati as-salat. Innaka la ilaha illa anta. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. InsyaAllah kita sambung sikit lagi. Golongan yang keempat, iaitu golongan yang tidak mengerti makna tauhid dan tidak mengenali orang-orang yang ahli dalam bidangnya dan tidak mendampingi mereka. Ini langsung tak kenal. Dia tak kenal tentang dia tak belajar tentang tauhid. Kalau kita dulu, kitab-kitab dulu, kita kan belajar awaluddin ma'rifatullah. Awal agama ni, mula-mula agama ni, belajar mengenal Allah dulu. Dia jenis tak belajar. Dia dapat nikmat yang begitu banyak. Allah bagi dia akal fikiran yang begitu hebat, rezeki kehidupan. Tapi dengan nikmat yang begitu banyak, dia tidak berusaha untuk kenal kepada Tuhan dia. Dan dia tak belajar nak mengenal Tuhan dia. Itu masalah. Sebab tu kita kena belajar. Yang tu nombor satu, bab-bab tu. Ilmu tasawuf, tuan-tuan, dia mengantuk kata kalau Imam Ghazali kata fardu ain. Imam Nawawi kata tengok keadaan dia. Kalau dia hati dia baik, dia tak wajib belajar. Tapi kalau hati dia berpenyakit, dia wajib belajar. Tapi ilmu tauhid ni kena belajar. Dulu saya ingat, dulu saya belajar dekat sini. Imam Ahmed Imam Ahmed dulu ngajar kat sini dulu. Lama masa tu saya dah berapa belajar tu. Sampai hari ni rasa saya ringkasan dia saya masih ada simpan lagi. Nak belajar kenal. Cuma zaman-zaman sekarang ni orang mula petikai lah. Mama Nabi kata dia mana ada belajar sifat wujud, kidam, baqa', mukhalafatu ta'lalil hawadith. Mana ada kata dia. Ya betul. Zaman Nabi tak belajar. Zaman Nabi ni senang. Orang tanya masalah Tuhan, Nabi rujuk Quran. Nabi beritahu, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi bila berlaku krisis setelah kewafatan Nabi, masyarakat Islam ni jauh. Dia dah gunakan
jauh bercelaru pada ketika itu, maka Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi dia menyusun balik ilmu tauhid ni. Dia tak lari, dia belajar bab sifat 20 tu dengan tujuan untuk kita kenal Tuhan kita. Tujuan dia untuk kita kenal Tuhan kita. Cuma ada orang kata sesuai, ada orang kata tak sesuai, itu atas diri masing-masing lah. Semacam tuan-tuan datang ke masjid, ada yang naik basikal, ada yang naik motor, ada yang naik kereta. Yang pentingnya tuan-tuan sampai masjid. Begitu juga kita belajar. Hari tu saya singgah di Batu Pahat. Habis kuliah berhentilah satu warung. Bila berhenti satu warung, ada seorang datang jumpa saya. Panjanglah bercerita. Di antara yang ditanya soalan-soalan itu ialah berkaitan dengan masjid, rumah Allah ni. Allah ada dalam masjid ke? Allah duduk dalam rumah ke? Ada yang timbul soalan gitu. Bukan gitu maksudnya saya kata masjid, rumah Allah ni ialah masjid tempat kita mengingati Allah. Itulah sampailah kepada bab belajar ilmu akidah dan sebagainya. Saya kata ada orang belajar jenis-jenis yang cukup mendalam. Zaman sekarang ni semua orang insya-Allah boleh melihat, memerhati, meneliti. Dia boleh melihat macam-macam dalil tentang adanya wujudnya Allah Taala itu, bukti yang menjelaskan kepada kita yang mentadbir alam ini tadi. Jadi saya kata jangan kita nak mudah-mudah kata orang ni belajar ni bid'ah lah, yang orang ni belajar kulit dan sebagainya. Memanglah awalnya kita tahu peringkat kita belajar sedikit. Yang pentingnya orang nak belajar benda tu benda yang baik. Yang susahnya kalau orang tak nak belajar ni kan. Itu yang susahnya, patut kita risaukan kan. Maka golongan yang tidak mengerti makna tauhid dan tidak mengenali orang yang ahli di bidangnya, tak nak belajar. Dalam ilmu tauhid ni kita tak nak belajar dengan orang yang pakar ilmu tauhid. Yang mari saya kata kepada tuan-tuan, kalau semua yang pakar ilmu faraid, Allah yarham Ustaz Makno. Yang pakar ilmu tauhid antaranya Allah yarham Ustaz Fakih Zaid. Tapi kita tak ramai yang nak belajar. Akhirnya kita tak kenal Tuhan kita. Itu yang bila tanya tentang hukum Allah, kita kata tak sesuai kerana masyarakat majmuk. Tak kenal Allah lah, dia tak kenal sifat ilmu Allah macam mana, mengetahui Allah tu macam mana. Tak macam kita sikit-sikit tahu je, lupa banyak tak tahu. Dan tidak mendampingi mereka, tidak mahu duduk belajar, tak duduk mengaji, nak mengenal Tuhan dia. Dosa orang yang macam ni. Jangan ingat tuan-tuan, tak nak belajar ilmu tauhid ni tak ada apa-apa. Jangan ingat gitu. Tak belajar ilmu tauhid ni. Ilmu tauhid ni fardu ain belajar. Wajib kita kenal. Ilmu yang lain banyaknya fardu kifayah. Kan? Tapi orang tak belajar ilmu tauhid ni. Nak mengenal Tuhan dia tak kenal. Akhirnya itulah jadinya. Tetapi apabila mereka datang menemui ahlinya dan diberitahu, orang ni pula bila datang jumpa dengan orang yang alim, orang alim beritahu tentang Allah ni ada, Allah ni esa, dan tuntutan mereka mengaku, mereka mengucap, tapi mereka tak belajar. Mereka dengar je, oh Allah ada mereka pun mengucap kalimah syahadah. Ni biasanya jenis orang-orang asli. Kan, dia yang baru masuk Islam. Dia tak nak belajar pun, dia percaya, dia pegang. Mereka redha dengan ucapan itu tetapi masih jahil dan bebal tentang hakikat syahadah. Apa yang diucapkan, apa yang diikrarkan tadi. Orang seperti ini kita mengharap Allah beri rahmat kepada mereka dan tidak harus kita menghukum mereka. Jangan kita hukum pula dia kafir. Dia tak tahu, dia jahil. Tapi dia mengucap. Yang tadi dia mengucap, tapi dalam masa yang sama dia ingkar. Dia melawan atau dia anggap ada nabi lain lagi. Itu rosak akidah dia. Dalam bab yang satu lagi pula, dia berpura-pura pula dalam bab yang lagi satu tadi, jenis golongan yang munafik. Depan dia, mulut dia cakap lain, dalam ni lain. Tu jenis munafik. Itu berbahaya tu. Dan kepada mereka tidak harus bagi kita menghukum mereka dengan kafir dan neraka kerana terdapat orang yang diberi syafaat pada hari kiamat. Itu orang yang masih punya syahadah walaupun bergelumang dengan dosa. Okey. Cerita dia mengisahkan satu hadis Nabi, sesungguhnya Allah akan memberi keistimewaan kepada seorang dari kalangan umatku dengan memanggilnya di hadapan khalayak yang ramai pada hari kiamat, serta membentangkan kepadanya 99 gulung suratan amalnya. Tetapi tiap-tiap satu gulung panjangnya sejauh mata memandang. Kemudian Allah bertanya kepada orang itu, adakah engkau hendak menafikan sesuatu dari apa yang ada di dalam suratan ini? Yang kamu buat ni semuanya dah ditulis. Dah tulis, para malaikat tulis. Asalnya manusia ni tak diterima.
Maknanya Allah Ta'ala tanya, kamu tak percaya pada malaikat aku? Habis kalau tak percaya malaikat aku, kamu nak percaya siapa lagi? Lalu Allah tanya, bagaimana kalau diri kamu sendiri menjadi saksi atas perbicaraan? Manusia sanggup. Seronok dia. Rupanya anggota dia berpaling tandah besok. Berdasarkan ayat ke-21 daripada surah Fusilat. Kulit dia akan bercakap apa yang dibuat tadi. Nah, itu zaman-zaman saya cakap kepada tuan-tuan. Maka timbul zaman-zaman sekarang ni Ustaz. Biarlah relevan. Kulit macam mana nak bercakap. Dia bukan ada lidah. Sekarang ni relevan tak relevan tuan-tuan. Telefon kita tu pun tak ada lidah. Boleh bercakap. TV kita pun tak ada lidah. Dia boleh bercakap. Quran, subhanallah, hebatnya tuan-tuan. Adapun penulis-penulisku yang aku tugaskan menjaga amalan itu telah menjaga amalan telah menzalimi kamu. Kalau tak ada, adakah yang menulis ni, Rakib dan Atid ni telah menzalimi kamu? Orang itu menjawab, tidak wahai Tuhan. Tuhan bertanya lagi, kalau demikian, maka adakah engkau mempunyai sebarang alasan atau kebaikan untuk melepaskan diri engkau? Tak ada. Apa lagi alasan kau tak ada? Kan? Nak buat apa lagi ni? Malaikat dah catat. Dia menjawab, tidak ada juga wahai Tuhanku. Tuhan bertanya lagi, kalau demikian, maka adakah engkau mempunyai sebarang alasan atau kebaikan untuk engkau melepaskan diri? Ada tak? Dia hanya mengucap syahadah tu sekali je. Dia mengucap syahadah sekali, dia tak semayang, dia tak berpuasa, dia cuma mengaku Allah tu Tuhan dia. Nabi Muhammad adalah Nabi, Allah tu Tuhan dia. Tapi dia tak pernah semayang, dia tak pernah buat ibadat, dia tak buat begitu. Jadi apa hujah yang kamu nak ada nak lepas daripada azab neraka ni? Tak ada, kata dia. Dia menjawab, tidak ada juga wahai Tuhanku. Tuhan berfirman, ya ada sebenarnya. Engkau ada mempunyai satu kebaikan yang tersimpan. Kami, dia kata pada kami. Dan sebenarnya engkau tidak akan menanggung sebarang kezaliman pada hari ini. Lalu dikeluarkan untuknya sehelai kertas kecil yang tertulis padanya kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka Tuhan berfirman, pergilah adil melihat timbangan amalmu. Lalu dia berkata, ya Tuhanku, apakah nilai kertas yang secebis ni? Nampak tak tuan-tuan? Manusia ni tuan-tuan, dia masuk syurga bukan semata-mata dengan amal dia, tapi dengan keredaan Allah. Tapi syahadah tu merupakan satu benda yang memberatkan timbangan. Sebab itu bila Nabi kata, siapa yang akhir kalam dia dengan kalimah la ilaha illallah, masuk syurga. Cuma amal kita ni letaknya akan meletak darjat manusia dekat syurga. Ada yang darjat dia tinggi, ada yang darjat dia rendah. Kalau dia amal dia banyak dengan ikhlas, mungkin darjat di dalam syurga tu tinggi. Masuk syurga ni bukan dengan amal kita. Jangan kita ingat, oh saya begini Ustaz, saya dapat ini masuk syurga kan. Ambil lah amal kamu, banyak mana amal kamu. Kalau nak kira dengan nikmat kurniaan Allah, kira berapa banyak amal yang kamu ada dia. Buatlah kira. Bukan dengan tu. Tapi tingkatan kita di syurga besok, dia antara lain berpandukan kepada kita punya amal kita. Masuk syurga dengan rahmat Allah. Siapa akhir kalam dia dengan kalimah la ilaha, maka ditimbang kalimah la ilaha illallah tu nak dibanding dengan maksiat dia, tiba-tiba kalimah la ilaha illallah memberati dia tadi. Ambil inilah tuan-tuan, ada orang mengatakan, kalau gitu apa yang nak pening Ustaz? Kita pernah mengucap dua kalimah syahadah, kita masuk syurga. Ya, tapi tuan-tuan, kalau dosa kita banyak, maka kita dijerumus dalam neraka dulu. Dibakar dulu dalam neraka Allah Ta'ala. Ibarat kalau besi, dia karat. Bila besi tu karat, dia nak jadikan besi tu bernilai, maka dia kena bakar besi tu. Nanti karat tu gugur sekeping-sekeping, barulah nilai besi tu ada lain nilai. Jadi manusia ni, kalau dia mengucap syahadah tu, dia akan masuk syurga juga. Walaupun iman dia sebesar zarah, dia masuk juga syurga. Tapi kita bimbang, dah masuk neraka dulu. Ada pula yang kata, kalau gitu okeylah Ustaz, apa nak risau. Cuba test dulu duduk kat dapur karen kat rumah kita. Dalam kuali tu kita try duduk sekali. Boleh tahan tak? Kalau seminit pun tak boleh tahan, 2 minggu, 2 bulan yang lepas saya cakap kepada tuan-tuan, yang Nabi kata, buatlah dosa sekadar kesabaran kamu, carilah aku sekadar kehajat kamu kepada aku. Satu, carilah aku, kata Allah dalam hadis qudsi itu, sekadar hajat kamu kepada aku. Duk fikir, kalau dalam bahasa kasar dia, bila kita berhajat kepada Allah, cari Allah. Kalau kita tak berhajat, tak payah cari.
Tapi bila masa kita tak berhajat kepada Allah, kan, udara kita tak sedut 3 minit, apa jadi agak-agak? Mana tak pernah kita tak berhajat kepada. Yang kedua, kalau nak buat dosa, kalau teringin nak buat dosa, kata dia, teringin sangat nak buat dosa, buatlah dosa, buatlah maksiat tu, kata dia, sekadar kesabaran kamu tinggal dalam neraka aku. Kita duduk cerita neraka lah, kita cerita ejoh motor tu. Tuan-tuan balik rumah sampai rumah, buka kain, duduk atas ejoh tu, boleh tahan berapa minit? Kalau boleh tahan 3 minit, buatlah dosa sekadar 3 minit. Tapi kalau 2 minit pun tak boleh tahan, lebih baik tak payahlah buat dosa, tak payahlah buat maksiat kepada Allah Ta'ala ni tadi. Jadi maka ditimbang, berbanding dengan suratan amal, dia kata, timbang, lalu dia berkata, ya Tuhanku, apa nilainya getah yang secebih ni yang berbanding dengan suratan amal jahat aku yang bergulung-gulung banyak ni? Apa nilai getah kecil ni tadi nak ditimbang? Tiba-tiba maka Tuhan berfirman kepadanya, wala bagaimanapun engkau tidak akan dizalimi sekali-kali. Kemudian suratan amalnya yang bergulung itu diletakkan pada sebelah daun neraca, dan getah kecil ni letakkan pada daun neraca yang sebelah lagi. Lalu suratan amal buruknya itu terangkat ringan, kertas kecil yang itu yang secebih itu berat menurun, karena tidak ada suatu benda pun yang boleh menjadi berat berbanding dengan apa yang mengandungi nama Allah. Itu sebenarnya nilaian manusia itu mahal. Bila dia akhir kalam dengan kalimah syahadah, dia iktiraf Allah tu Tuhan dia, itu dah cukup hebatlah sebenarnya. Yang susahnya hari ni orang tak iktiraf Allah Tuhan dia. Ada iktiraf, tapi ramai yang tidak beriktiraf. Saya baca dalam surah Fatir ni tuan-tuan, dia kata patung-patung berhala yang kamu sembah, kata dia, tidak memiliki walaupun senipis laput kulit sekalipun. Dia tak memiliki walaupun senipis laput kulit lagi. Yang kedua, dalam ayat yang lain Allah kata, kalaulah nilai dunia yang kita kejar macam nak mati, kadang-kadang sampai mati, hanyalah seberat sehelai kepak nyamuk, kepak lalat, nescaya aku tak bagi orang kafir ni makan. Tunjukkan dunia ni Allahu Akbar di sisi Allah. Jadi Allah nak ialah kita mengiktiraf Allah itu Tuhan kita. Tuan-tuan buat sembahyang, buat ibadat, Allah dah kaya. Ni yang susahnya, kita tak iktiraf Allah Tuhan kita. Ramai orang tidak mengiktiraf Allah Tuhan dia. Berapa ramai daripada penduduk dunia yang khabarnya 7-8 bilion, yang iktiraf Allah tu Tuhan dia hanya sekitar 1 bilion lebih kurang, itulah tuan. Itu aja. Yang lain tidak mengiktiraf. Seperti mana yang saya sebut kepada tuan-tuan, patung-patung itu tak buat. Walaupun selai kepak nyamuk, dia tak boleh buat. Dia tak boleh buat. Selai kepak nyamuk pun dia tak boleh buat. Ingat tak saya katakan kepada tuan-tuan marin, saya mungkin pernah sebut kat sini, kan, kalaulah katalah Haji Latif ni seorang usahawan berniaga, dia dapat kumpulkan harta lebih kurang 10 bilion. Banyak tu 10 bilion. Jadi pun saya jumpa Haji Latif, Haji, duit banyak-banyak sampai 10 bilion ni nak buat apa? Kalau mati nanti tinggal. Macam ni lah Haji, kita ni jadi saudara lah Haji nak. Jadi saudara nak. Saya cakap dia gitu. Jadi bila kita jadi saudara, Haji punya harta 5 bilion bagi saya, 5 bilion lagi Haji ambil. Kalau Haji nak pakai duit, Haji beritahu saya sign cek baru boleh keluar. Agak-agak tuan-tuan, Haji Latif bagi tak? Aku ingat dia kerja dengan penyapu, Kuang Hajar punya ustaz. Aku cari macam nak mati pagi petang kerja, tiba-tiba dia nak kongsi. Allah Ta'ala jadikan langit, bumi, bulan, bintang, takbir, beri semua sekali rezeki kat dunia ni tuan-tuan. Tiba-tiba orang sembah patung yang tak buat walaupun selai kepak nyamuk, kepak lalat. Kan kezalim, jahat besar tuan. Kan? Cuba duk fikir balik tuan. Cuba duk fikir balik. Kalau kita duduk dalam keadaan kita mahu berfikir. Ini masalah dalam orang ni mengucap 2 kalimah syahadah. Sebab itu tuan-tuan, bila kita belajar bab tauhid ni, kita kena belajar terus menerus tuan-tuan. Belajar sampai kita kenal Allah. Malu dah tuan-tuan kalau kita duduk menumpang dengan rezeki yang begitu banyak, tapi kita tak nak usaha kenal Allah. Dalam macam ni tuan-tuan kalau duduk kat sini kan, tiba-tiba orang bagi duit.
Kejap bagi 200. Kan lagi 10 minit datang lagi 200. Kadang bagi 500, seorang 500. Orang tu kan bagi kat dalam ni. Kan? Ada orang bagi ni seorang 500 orang dalam surau. Dalam masjid orang bagi seorang 500. Orang bagi 500. Agak-agak tuan-tuan kata apa? Kan? Tuan-tuan mesti teringin nak tengok orang ni. Siapa orang ni? Siapa orang ni agaknya yang boleh bagi ni? Bukan setahun sekali. 3 minit sekali bagi. 3 minit sekali bagi. Kita tentu nak siapa misteri ni orang bagi 500. Agak-agak boleh tak tu Haji? Haji Main? Agak-agak. Nak tahu tak agak-agak? Itu baru bagi 500. Yang Allah bagi kita ni udara. Oh sedapnya udara, lepas tarik. Tak boleh lepas tak boleh tarik. Tak kepadam kita. Takkan kita tak nak kenal Tuhan kita. Maka sudah tentulah kita lebih untuk mengenali Tuhan kita tadi. Belajar untuk mengenal Tuhan kita. Cuma zaman sekarang ni tuan-tuan, keadaan belajar mengenal Allah ni tuan-tuan, dia macam-macam kaedah tuan. Tapi kaedah yang kita dulu belajarlah sekolah agama Johor, kita belajar. Kan kita belajar wujud, khidam, baqa', mukhalafatuhu, ta'ala lil awadis, qiyamuhu, ta'ala binafsi. Dululah masa saya belajar dulu, saya hafal tu satu-satu. Elok tak elok Ustaz? Elok. Cuma kaedah ni, saya kata tadi, yang penting kita kenal Tuhan kita, kita tak serupakan Tuhan kita dengan makhluk. Bila kita lupakan Tuhan kita dengan makhluk, habis rosak. Kan? Jadi bila orang timbul pertikaian begini-begini, tengoklah keadaan tu dia belajar macam mana. Kadang-kadang dalam bab-bab ini tuan kita kena faham juga situasi, kita tengok keadaan tu macam mana dia mengaji bab-bab tauhid tadi. Cuma zaman sekarang ni, orang tak buka lah tuan dalam kitab-kitab macam Risalah tu Tauhid tu sekarang ni nak cari tempat belajar payah. Kitab Risalah tu Tauhid tuan-tuan di Negeri Johor ni, saya cukup suka dulu buka kitab tu tuan-tuan. Kan? Di antara kalimah-kalimah yang digunakan dia kata, wujud Allah Ta'ala menepati antara ada dengan tak ada. Ada dengan tak ada. Tuan-tuan tak saya buka lah kitab tu. Menepati antara ada dengan tak ada. Kalau tuan-tuan tak belajar, ada dengan tak ada. Nak kata tak ada, dia ada. Nak kata tak ada, nak kata ada, dia tak ada. Jadi kalau cikgu yang tak faham, dia akan jawab senang je. Ada dengan tak ada, faham? Nak murid kata tak faham, Ustaz. Ada dengan tak ada lah. Faham tak? Tak faham, Ustaz. Ada dengan tak ada itu pun tak faham. Dia tengking sikit, anak murid kata faham. Rupa Ustaz pun tak faham. Maksud menepati antara ada dengan tak ada tu, ada Allah pada pengetahuan kita. Tapi pada pandangan kita tak lihat, tak nampak. Kan? Pada pandangan kita tak dapat lihat Allah, tapi hakikatnya Allah ada tak? Ada. Tuan-tuan nampak cahaya terang ni? Nampak tak cahaya terang? Nampak tak? Tuan-tuan boleh pegang tak cahaya terang ni? Mana boleh pegang cahaya terang? Suara saya, tuan-tuan mana boleh pegang? Dengar kan suara saya kan? Boleh pegang suara saya? Tak boleh pegang suara saya. Itu memerlukan gunakan akal berfikir. Tapi taklah semuanya kan. Kalau zaman Nabi dulu, dia tak bertikai masalah tu. Senang aja. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Cuma zaman sekarang, perbahasan orang pasal cerdik pandai sangat, cerdik pandai banyak sangat, berfikir, makin menjadi susah, makin jadi susah, makin jadi susah. Habis boleh tak Ustaz belajar? Baguslah tu kita belajar. Yang penting kita belajar. Yang tak belajar tu kita duduk fikir. Yang duduk fikir tu. Itu bab itu tadi. InsyaAllah kita sampai situ tuan-tuan untuk hari ini. Panjang usia kita akan sambung insyaAllah. Pasal yang ke-13, iaitu perkara yang membatalkan iman. Ini perkara yang cukup penting. Kalau tuan-tuan tak percaya lagi cakap saya, tuan-tuan boleh buka dalam surah Nur ayat ke-39. Surah Ibrahim ayat ke-18. Dalam ayat surah Nur tuan-tuan, saya kuliah pada minggu lepas dekat surau Kesang Batu 7. Dalam ayat itu, dalam ayat yang daripada surah Nur tuan, ayat yang ke-39, Allah kata walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ati yahsabuhu zam'anu ma'an hatta idza ja'ah lam yajidhu syai'an wa wajadallaha 'indahu fawaffahu isabah wallahu sari'ul isab aw kadhulumatin fi bahri lujji yaghshahu mawjun min fawqihi sahabun zulumatun ba'daha fawqa ba'd idza ahraja yadah
lam yaqad yaraha wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Tuan-tuan tengok ayat ini, renung dan perhatikan apa tuntutan ayat. Allah kata, dan orang-orang yang kafir, orang-orang yang kafir ataupun yang akidah dia rosak, amal-amal perbuatan mereka yang mereka buat amal-amal baik ini seperti mana fata morgana di tanah datar yang disangka air oleh orang yang dahaga, kata Allah. Tetapi apabila didatangi tidak ada apa pun yang didapatinya ketetapan Allah, lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal dengan sempurna, dan Allah sangat-sangat cepat perhitungan. Atau keadaan orang yang kafir itu seperti gelap gelita di lautan. Hebat Allah buat perumpamaan. Orang kafir, orang yang akidah dia ni rosak, amal mereka ni kata Allah semacam fata morgana. Kita jalan pada waktu pukul 2 hari per 2 petang, 3 petang, kita akan nampak macam dekat atas air, atas jalan tar tu bergelombang macam air yang jernih. Jernih. Kita pun lari. Kita lari kerana kita haus, kita ingat air. Sampai tempat tu air tak ada. Kita tengok lagi depan tu air, kita lari. Sampai tempat tu air tak ada. Tengok depan lagi air, kita lari, air tak ada. Ada pun ada orang yang dia sembahyang, dia puasa, dia haji, dia zakat. Dia duk fikir akhirat besok pahala dia besar. Bila sampai akhirat yang disangka pahala, ada sembahyang dia, puasa dia, rupanya tak ada. Ini kesan akidah. Sebab tu kita akan belajar pada bulan depan besok perkara yang membatalkan iman, yang membatalkan akidah. Orang kita belajar perkara batalkan sembahyang, belajar batalkan puasa, belajar perkara batalkan wuduk, belajar. Bukan saya kata tak penting, itu penting. Cuma kalau sembahyang batal, dia satu sembahyang aja rosak. Puasa batal, satu puasa aja rosak. Wuduk batal, satu wuduk aja batal, rosak. Haji batal, satu haji aja rosak. Tapi kalau akidah batal, habis semua sekali amal baik yang kita buat tersia-sia belaka. Kenapa orang tak nak belajar perkara yang membatalkan syahadah? Kenapa orang tak nak belajar bab-bab ini, tuan? Kenapa orang tak nak belajar? Ada yang boleh bercakap, kalau kita tahu nanti susah pula ustaz. Baik kita tak tahu, senang. Oh payahnya orang kalau jenis macam ni, tuan. Jenis yang macam ni. Atau kata Allah, gelapnya atau kegelapan, dia kata atau keadaan orang kafir itu seperti gelap gelita di lautan yang dalam. Tuan-tuan pernah pergi laut tak? Kalau tak pernah pergi laut, sekali-sekali pergi laut. Laut ni tuan-tuan, kalau dia gelap habis. Dia gelap, sungguh-sungguh gelap. Sehingga kita angkat tangan tu, ombak berlapis-lapis ombak, dia keluarkan tangan dia, dia tak nampak tangan dia. Nampak tak? Begitulah hati orang kafir yang tertutup mata hati dia. Dia tak boleh berfikir sampai benda-benda yang itu kadang-kadang dia tak boleh berfikir benda tu. Oh sebab itu saya katakan tadi, iman ni mahal. Maka minggu yang akan datang, bulan yang akan datang, kita dah masuk bab yang begitu penting. Yang selama ni kita duk fikir, orang duduk saya tengok orang ngaji dalam bab fiqh ni tuan, buat batalkan sembahyang, batalkan tu kan, buat nikah. Kamu takut sah ke tak sah? Sah ke tak sah? Kerih ada 7 batang. Menggigil. Nanya saksi, sah ke tak sah? Saksi pun kata, tak sah. Saksi dapat duit RM20, kami action. Tak sah aja. Kadang-kadang berlaku sebegitu. Wahal yang sah tadi, tuan-tuan, lapah itu ada 8 syarat dia. Tidak diselangi diam yang panjang. Diam panjang ni duduk lama, gitu aja. Orang kita pandai menambah pula satu nafas. Tidak diselangi dengan perkataan-perkataan lain. Perkataan lain ni tuan-tuan, yang tak ada kait mengait. Aku terima nikah si Polan bis Polan dengan mah kahwinnya RM22.5 tunai. Tapi tempat lain kan 300. Macam mana tu? Itu ada perkataan lain. Kalau aku terima nikahnya si Polan bis Polan dengan mah kahwinnya, masih lagi berkaitan dengan nikah. Ada masalah. Tapi pasal takut sangat, saksi ke main kadang-kadang. Kadang-kadang dalam waktu. Jangan selang diam yang panjang. Aku nikahkan, aku kahwinkan nikah dengan si Polan dengan mah kahwinnya RM22.5 tunai. Dia jawab, bukan mesti dia yang tak boleh dia. 5 minit baru dia jawab. Itu yang tak boleh. Pak kita tak nak buka kitab kadang-kadang. Maka bab-bab itu kadang-kadang yang jadi masalah, kita tak faham dalam bab-bab itu. Jadi nyusahkan orang sedikit. Jadi tapi dalam bab ni
Dalam bab tauhid ni tuan-tuan disebut jelas mana yang membatalkan iman, yang membatalkan syahadat. Sebab tu semalam 2 hari lepas saya pesan dengan orang, takut COVID, ya kita takut. Takut tak COVID? Takut. Tapi kita jangan lupa, jangan takut COVID lebih daripada takutkan kepada Allah. Kan? Takut-takut akidah kita akan jadi rosak. Bukan tak takut, takut. Tapi jangan lebih daripada takutkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Jadi sampai situ dulu, insya-Allah panjang usia kita menyambung perkara yang agak penting pada minggu yang mendatang, iaitu perkara-perkara yang membatalkan iman, yang merosakkan. Jangan sibuk belajar hanya perkara batalkan sembahyang, batalkan wuduk, kentut tak kentut, macam kentut ustaz, kentut tak tahulah macam kentut, habis kentut tak tak tahu tapi macam kentut. Tadi saya sembahyang satu tempat tuan, saya sembahyang Jumaat. Bila sembahyang Jumaat tadi tuan, habis aja saya buat tazkirah tadi, dia datang jumpa saya, nak tanya ustaz satu perkara, Apa dia? Saya kata, tak, yang dengar khutbah ni ustaz, kata dia, mesti ke 40 orang. Apa? Kalau yang dengar khutbah, azan ni mesti 40 orang. Mana pula azan 40 orang? Dengar khutbah tu. Azan pula macam mana pula, kan? Habis yang duduk kat atas kaki 5 ustaz, dia kata. Kan? Saya pun duduk fikir macam mana orang ni boleh kata dengar azan kena 40 orang kalau tak sah jemaat. Bukan gitu tuan. Jadi wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika wa futuhatika kama nawartar arda binuri syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zainna bil halmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa anta khairul dzikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Takbir.